وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا رب العالمين. ربي يسير ولا تعسر وتمم بالخير. InsyaAllah pada hari ini kita dah masuk 29 Muharram 1442 Hijriah bersama hari ini, yaitu 16 September 2020. Sempena hari ini cuti dan hari ini Hari Malaysia. Hari Malaysia ini setelah berlakunya perjanjian pada tahun 1963, sepakatan yaitu negeri Sabah dan Sarawak mengikut Malaysia, yaitu mengikut dalam perkembangan kemerdekaan. Setelah begitu gangguan daripada Raja Brok, termasuk Brunei Darussalam, tetapi Brunei tidak menyertai dalam kemerdekaan tersebut, dan Brunei merdeka pada tahun 1984. Saya merasalah kemerdekaan 2 kali. Kemerdekaan di Malaysia, usia saya memang ketika itu tahun 57, saya lahir tahun 54. Maknanya saya rasalah kemerdekaan walaupun masih kecil. Tapi kemerdekaan di negara Brunei saya rasa tahun 84. Saya bertugas sudah 4 tahun di Brunei. Saya bertugas di Kementerian Pengajian Islam negara Brunei. Baik. Jadi perkongsian hari ini insya-Allah kita masuk dalam asas akidah ilmu tauhid, dan pengajaran kita penghujung dah sebenarnya, kerana kitab akhir dah ni. Mungkin dalam 2-3 kali kita dah habis dah. Siapa yang mengikuti alhamdulillah lah. Hanya perbezaan hari ini di antara neraka dan syurga. Kita nak tahu neraka dan syurga. Neraka ialah tempat azab yang disediakan kepada orang-orang yang menderhaka terhadap hukum-hukum Allah. Perkataan neraka telah disebut oleh Al-Quran dengan kalimah an-nar yang berarti api, yaitu sebagai alat penyiksaan yang sangat dikeruni. Neraka. Muka surat yang Jawi 264. Kalau Jawi 264, tajuknya neraka dan syurga. Neraka diceritakan fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijabah wa iddat lil kafir. Ini diceritakan dalam Allah SWT dalam Quran, bahawa neraka itu ialah tempat kedudukan orang-orang yang kafir yang menentang akan hukum-hukum Allah. Gambaran azab siksa neraka sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran sangat dahsyat sekali. Mereka akan dibakar di dalam api yang sangat panas, yang mana bahan pembakarannya ialah batu-batu keras dan dari kalangan habu manusia sendiri. Sedangkan makanan yang didapati di dalam neraka ialah pokok kayu yang berduri ataupun dinamakan zakum. Zakum namanya itu. Dia akan diberi minum dan makanan itu daripada danau di dalam neraka yang mendidih. Allah menyatakan dalam firman-Nya,
Ya, dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini. Jika kamu tidak dapat membuatnya, yakni satu ayat yang sama dengan Al-Quran, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka yang bahan-bahan pembakarannya ialah manusia dan batu-batu berhala di dalam neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Maknanya orang Islam yang beriman pada Allah, dia pasti akan masuk dalam syurga, tapi mengikut lapisan. Setiap orang yang beriman kepada Allah, yang tidak ingkar dan mensyirikkan Allah, Allah akan masukkan dalam syurga akhirnya, tetapi mengikut amalan masing-masing, ya, mengikut amalan yang dia mampu semasa di dunia. Sebab itu Al-Imam Ghazali selalu berpesan, banyak pesanan Al-Imam Ghazali. Kalau tuan-tuan membeli satu kitab, kecil saja kitab itu, namanya Ya Ayyuhal Walad, dan kitab ini saya ajarkan kepada pelajar kami, ya, budak tahfiz, ya, selalu saya ajarkan, yaitu kisah Al-Imam Ghazali apa menerima surat daripada anak murid yang tercinta. Ya, dia berguru dengan Al-Imam Ghazali. Banyak kitab-kitab yang dipelajari hatam kulit ke kulit. Terlalu satu ketika dia sangat rindu kepada gurunya Al-Imam Ghazali, maka mengutus surat. Ya, mengutus surat kepada Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali membalas surat anak bekas muridnya tadi dengan beberapa nasihat. Ya, kalau tuan-tuan nak baca, ada yang Jawi, ada yang Rumi. Kalau boleh baca Jawi, beli yang Jawi. Harganya tak mahal. Mahal lagi teh tarik. Bukan teh tarik lah. Kalau kita pergi kedai makan apa ni? Mi Bandung. Mi Bandung RM7 sekarang. Mi Bandung RM7. Kalau tak percaya, mungkin kalau pergi luar Johor tu murah sikit lah. Tapi minyak dah berapa ya tak? Tambangnya. Orang Johor tahulah. Kalau kita pergi Johor, sekarang harga mi Bandung, saya pernah makan di Muar itu, harganya RM7 dah sekarang mi Bandung. Sebab saya suka kalau waktu-waktu lapang cuti, kita ke mana cuti ni? Pergi ke Johor Muar. Di sana spesialnya apa? Mi Bandung, asam pedas, ya tak? Gitu. Sebab umur-umur kita ni, umur usia 60 lebih ni, kita nak makan yang apa? Selera kita lah. Selera kita. Itu memang sikap kita lah. Tambah-tambah yang ada ni yang YB ada, YB yang besar. Orang besar apa nak buat lah. Nak kerja tak kerja. Asal cuti, pakatlah isteri kita. Yang kita ke mana yang? Muarjo. Bukan jauh sangat sekarang. Kalau tolak pagi lepas subuh, kita malam petang boleh balik dah. Kalau nak makan ikan patin, yang paling spesial di mana tuan-tuan? Dia. Orang tahu di Temerloh je ya. Di tempat lain. Ya, itu sesuaian. Baik. Ini fitrah kita lah, ada usia-usia ya lah. Begitu juga dijelaskan di sini berhubung tentang neraka. Ya, neraka ini adalah satu tempat pembalasan oleh Allah SWT, diceritakan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa misalnya, dalam ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha
liyazuqul adab, sesungguhnya mereka yang kufur. Apa makna kufur? Kufur ni menentang hukum Allah. Itu makna kufur. Ya. Dia menentang hukum Allah dan menyelekehkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, menyelekehkan, menghinalah ayat-ayat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengatakan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit badan mereka hangus, Allah akan menggantikannya dengan kulit yang baru untuk membaharui rasa azab pedihnya siksanya neraka itu. Allahu Akbar. Sebab itu para sahabat dahulu apabila dia nak melakukan sesuatu atau hendak mendatangkan hukum, bila orang bertanya, dia sangat khawatir. Sebagaimana Umar Ibn Khattab, sebelum dia melakukan kerjaya dia selalu ambil lilin. Ambil lilin. Kalau tuan-tuan nak rasa ambil lilin, kita bakar lilin itu, kita letakkan titisan lilin kat tangan kita tu, pedih tak? Panas. Tapi Umar Ibn Khattab bukan gitu. Umar Ibn Khattab, dia letakkan tangan dia di api. Allahu Akbar. Bila letak tangan di api, dia rasa inilah baru dinamakan bara neraka. Belum neraka, habu yang. Cuba bayangkan, habu neraka ni, ya, sangat dahsyat. Kalau nak apinya, wallahu a'lam. Sebab itulah kita kena cari kebajikan-kebajikan. Selalu Imam Ghazali mengatakan ad-dunya ghaniyun. Kita takut di dunia ni kaya, senang, makan senang, nikmat. Ya, kita nak ke mana pun mudah, kita nak menikmat. Ghaniyun, kita kaya. Khawatir kalau Imam Ghazali mengatakan wal akhiru faqir. Kita nanti di akhirat kita papa kedan. Biarlah kat dunia kita sekadar mana yang kita mampu. Sebab itu ahli sufi menggalakkan kita bersifat qanaah. Qanaah ini kesederhanaan dalam hidup. Tapi kalau kita mampu, sebagaimana dilakukan oleh waliullah Abu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini anak kepada Maulana, iaitu orang yang dinamakan, kalau dikatakan sekarang ini jutawan, kaya raya. Tapi dia takut dengan kekayaan. Ini Hasan Al-Basri. Sehingga Allah bagi keistimewaan pada dia, gelaran ialah waliullah. Ini Hasan Al-Basri, ahli sufi yang terkenal, yang termaktub. Hasan Al-Basri ini hartanya yang begitu banyak diimpakkan kepada masyarakat Islam ketika itu untuk membina masjid, rumah-rumah ibadah, untuk membantu, kerana untuk mendekatkan diri pada Allah. Hasan Al-Basri hanya cukup dengan pakaiannya, boleh sekadar dipakai, tidak mengeluarkan auratnya saja. Tengok, bibir Hasan Al-Basri sentiasa basah dengan kalimah tauhid, sehingga kan Hasan Al-Basri, ya, dikatakan di kalangan orang-orang yang tidak kenal Hasan Al-Basri, dia kata Hasan Al-Basri itu sudah gila, kerana lidahnya sentiasa basah dengan zikrullah. Ini Hasan Al-Basri. Bukan senang kita sampai tahap gelaran waliullah. Ada hari ini wali adalah wali apa? Lah wali Mujibir ramai lah. Siapa dia wali Mujibir?
seorang ayah yang mempunyai anak perempuannya nak kahwin, siapa walinya? Wali mujbir, itulah wali. Nah, ataupun wali akrab, kerabat kepada si nak dikahwinkan. Ya, baik. Jadi neraka ini bukan satu tempat main-main. Bagi orang yang kufur, yang ingkar dengan nikmat Allah, tidak bersyukur, diberi nikmat dikufur, nikmat kesihatan dibagi, dia gunakan kepada jalan yang lain. Tidak, dia tak berapa suka dengan ilmu Allah ini. Keikhlasan ini satu nikmat, sebab Allah menyatakan surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hendaklah kamu sentiasa menghadapkan sesuatu kerana agamamu dengan ikhlas. Apa saja yang kita lakukan kerana Allah. Sebab ikhlas ini tidak dapat dilihat oleh mata orang lain, dia hanya dapat dirasai oleh jiwa seseorang. Ikhlas ini timbulnya daripada jiwa yang tenang. Orang ikhlas, orang berzikir, orang beramal, jiwanya tenteram. Dia tak mengacau, tak meracau. Aduh, ya, dia tak iri hati kepada orang lain. Sebab ini timbul ikhlas. Ya, ni nikmat yang paling istimewa adalah ikhlas. Baik. Dijelaskan lagi neraka di dalam Al-Quran. Terdapat banyak nama-nama neraka. Neraka yang dinamakan Jahanam, neraka yang dinamakan Hawiyah, neraka yang dinamakan Sya'ir, As-Sa'ir, neraka yang dinamakan Saqar, neraka yang dinamakan Al-Hutamah. Ya, inilah dinamakan neraka-neraka. Apa yang dinamakan neraka Jahanam? Allah menyatakan dalam surah Qaf ayat 30, yauma naqumu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Mim mazid. Apa dia? Di hari kiamat kami berkata kepada neraka Jahanam, sudahkah engkau penuh? Maka neraka menjawab, adakah yang perlu ditambah lagi? Neraka ni penuh. Maka Allah bertanya kepada neraka. Neraka juga makhluk. Ya. Sudahkah penuh wahai Jahanam? Apa jawab Jahanam? Adakah perlu ditambah lagi? Kerana neraka Jahanam, kita selalu dia dengar Jahanam kamu, ya? Jahanam, Jahanam ini ya hancur, berkecai. Yang kedua ini dinamakan Hawiyah. Allah menjelaskan dalam surah Al-Qari'ah. Ya, kita tadi. Apa dia? Wa amma man khaffas mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ya, dalam Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Lihat ayat itu. Apa dikatakan? Dan siapa-siapa yang ringan timbangan amalannya, maka tempatnya ialah neraka hawiyah, api yang sangat panas. Allah. Cuba bayangkan ya, kita masuk dalam api. Kita dah tak mati lagi, tuan-tuan. Mati sekali je, ada mati dua kali tak ada. Mati sekali. Tuan-tuan, saya semua akan mati. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia takkan mati dah. Bila kita mati, ya, tak tahulah. Sebab hidup di dunia ini paling lama 100 tahun ke bawah kat dunia.
Jarang ada dah sekarang umur 100 tahun ke atas. Ada tak? Tak ada. Ada jarang-jarang kata Firondi. Yang ramai ni 100 tahun ke bawah. 80 tahun pun dah. Ya 90 tahun alhamdulillah lah. Ya, ada 90 lagi. 90 lebih tahun masih lagi giat dalam politik. Tu lain lah ya tak? Tu umpama contoh. Ada 100 tahun itu fitrah kita lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada pun tak ramai. Tapi kebiasaannya lingkungan 100 tahun ke bawah lah usia kita di dunia ini. Tak lama. Kalau sekarang usia kita dah 60 lebih, berapa tahun lagi tinggal? Wallahu a'lam lah. Kalau 60, 40 lebih lagi. Kalau 80 ada lebih ke tak? Dalam 20 tahun lagi, insya-Allah kalau sampai lah. Tak? Tapi rupanya duduk di alam barzah itu begitu lama. Ya. Bila saya ingat ketika ayah saya meninggal dunia, usia saya baru 8 tahun. 8 tahun, sekarang saya dah masuk 66 tahun. Lama lagi dia. Ayah masuk dalam barzah lama. Ibu saya lagi lawan. Tak? Kita ambil contoh itu. Bila kita lihat perkara itu berlaku kepada keluarga kita boleh menilai, oh lama juga. Daripada usia saya 8 tahun sampai usia saya meningkat 60 tahun tu dah lama sangatlah. Jadi yang lebih daripada kita, tok yang kita lagi lama. Sampai orang yang mati itu berabad-abad lamanya. Kita tak sampai abad. 1 abad berapa tahun? 100 tahun kan? Itu bukan 1 abad. Kadang-kadang orang mati menjangkau 3 abad, 4 abad, lama. Jadi gitulah. Jadi kita kalau dikhawatiri, sebab bila dia mati, nanti apabila dihidupkan, dia tak akan mati lagi. Sekali dia mati. Tak pernah ada orang mati 2 kali, mati hidup balik lah. Ada kisah berlaku. Ini keluarga angkat saya lah. Sebenarnya dia tak mati, asbab je. Ya. Di satu tempat Sungai Derani, keluarga angkat saya, akhirnya mati juga. Sampai setahun dia meninggal juga. Dia meninggal. Dia kata meninggal, dimandikan dan dikapankan semua. Dah habis dah. Tinggal nak masuk dalam keranda je. Nak diangkat tu. Dia goyang. Terus diangkat, dibuka balik. Masing-masing takut lah. Kalau dibuka-buka. Kenapa? Saya belum mati kata. Rupanya dia tertidur. Nyenyak tidur. Sampai mandi pun tak sedar. Semua tak sedar. Sempatlah dia juga sampai usianya menjangkau 60 tahun lebih. Jadi setahun lebih lah dia. Anaknya sempat besar lagi. Baru dia meninggal betul. Ini sebagai satu iktibar lah. Kalau orang macam itu, saya beringatlah maknanya. Kita tidak tahu. Kita mati hari-hari memang ada tiap malam. Tidak. Itu mati istirahat. Ada yang mati terus tidak. Sebab itu kita bila bangun daripada tidur, apa lagi? Lapas yang kita ucapkan kepada Allah, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Ya tak? Baik. Jadi neraka hawiyah ini, yaitu wa amma man khaffat mawazinu wa ummu hawiyah. Dan siapa-siapa yang ringan timbangannya, amalannya, maka tempatnya ialah neraka hawiyah, api yang sangat panas. Yang ketiga dinamakan neraka asy-sya'ir. Ini neraka ada nama juga ya. Surga pun ada nama ya. Asy-sya'ir ini Allah menjelaskan dalam suratul Mulk ayat 5.
wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kalau kita baca surah Al-Mulk tu adalah. Kalau kita baca surah Al-Mulk, nak tidur tu bacalah surah Al-Mulk ya. Apa dia kata? Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka sa'ir. Ya, neraka sa'ir ini neraka yang mendudukkan manusia yang selalu ya melakukan perkara-perkara yang mungkar dan tidak memohon maaf kepada Allah Ta'ala. Ini kita kadang, sebab itulah kita kalau kita kadang-kadang sebelah sembahyang kita kena solat awabin, solat taubat. Apa tujuan kita? Apa tujuan malam-malam kita bangun sebab solat taubat, ya, solat istigharah, solat tahajud? Tujuannya kita dosa ni kita tak tahu. Tak? Dosa yang paling senang ialah mengumpat, paling senang. Tapi dunia dahsyatnya hukuman Allah tu ya Allah. Sama seperti ya kata ulama, orang yang mengumpat itu sama seperti dosa orang yang berzinah 70 kali. Allah Rabbi, itu diumpamakan. Jangan pula kita fikir ustaz kalau cakap itu baik aku berzina 70 kali. Jangan gitu. Ini diibaratkan punya beratnya dosa mengumpat. Ya tak? Kita macam mana? Orang umpat kita, orang kata kita, biarlah. Ya tak? Lantaklah orang nak kata kita. Ya. Jadi kita jadi orang yang prihatin. Sebab inilah supaya kita tidak termasuk golongan-golongan yang dikatakan tadi melakukan perkara yang tidak diingini. Yang keempat, neraka syakor. Allah menyatakan neraka syakor ni dalam surah Al-Mudassir ayat 27 ayat 29, wa ma adraka ma syakor la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar. Apa dia? Apakah yang engkau dapat tahu kedahsyatan neraka syakor itu? Ialah membakar mangsanya dengan tidak meninggal sisa. Langsung tak ada sisa. Macam mana ya? Tak ada sisa, langsung kering tu. Jadi lagi, bakar lagi. La ilaha illallah. Cuba bayangkan dahsyatnya ya. Kalau kita fikirkan, sedangkan kita kena api sikit pun dah Allah. Ya. Jadi neraka syakor ini tidak meninggalkan sisa langsung, tidak membiarkan binasa terus, tetapi dia akan dibakar, timbul lagi, dibakar, timbul lagi, dibakar badan kita sampailah mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ini namanya neraka syakor. Kemudian yang kelima dinamakan neraka luhtamah. Allah menjelaskan dalam surah Lumazah ayat 4 hingga ayat 6, la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah. Ya, akan dicampakkan ke dalam hutamah, neraka hutamah. Tahukah engkau apa yang dikatakan hutamah? Yaitu api yang Allah nyalakan, dan banyak lagi nama-nama lain di dalam balasan neraka. Jadi inilah pengertian neraka. Jadi kita selalu berdoa. Selalu kalau saya doa, Allahumma inni a'udzubika minal fitnatid dunya. Lindungilah kami daripada fitnah dunia. Fitnah dunia ini sangat banyak. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini telah dilalaikan dengan nikmat dunia. Tahu-tahu dia masuk dalam kubur. Allah, mati dah aku. Masih hidup ya Allah. Nah,
Tapi kita selalu menyangka baiklah. Bila kita tengok usia-usia 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, tengok WhatsApp, alhamdulillah, tengok handphone kan. Dulu mana ada handphone. Tahun 70-an mana ada handphone. Nah, handphone pun handphone kecil kan ya. Kalau saya dulu di kampung saya, kalau tahun 70-an, 60-an itu pergi ke Pekan Selekor, Pekan Datuk Pekan Selekor tu, nak telefon keluarga. Tapi telefonnya telah tergantung. Sebab apa? Wayarnya dah dipotong. Zaman dulu telefon di tiang tu wayarnya dipotong. Sebab apa? Zaman budak-budak dulu saya ingat lagi, dia ambil wayar telefon tu ada warna merah, ada warna putih, kecil-kecil wayarnya kan, tapi keras. Ada warna hijau, dipotong jadikan cincin. Cantik tu. Ketika itulah jadikan cincin. Cincin disalut dengan plastik tu kan. Ni zaman dulu. Nakal orang dulu lain, nakal orang sekarang lain, ya tak? Itulah. Tapi sekarang ini, ya, kita nak bersiaran dalam bilik sorang-sorang pun boleh. Punya canggih ya, taman dunia. Dunia hari ini dia bukan dunia maya, ya. Jadi sebab kita takut benda-benda ini bukan, memang ada manfaatnya banyak, tetapi kadang-kadang salah guna, bukan manfaat, mudarat. Tahu tak? Duduk sorang-sorang dalam bilik, ya. Kita ni nak melayari Google, paling setia Google. Tak percaya, layarilah Google, apa saja. Tanya dengan Google, dia akan bagi tahu. Betul. Ini namanya dunia maya. Dulu mana ada, sekarang ni Allah Rabbi. Nak layari benda-benda yang mungkar ada. Kita nak tanya, sampai kita misalnya teringin. Satu ketika kita dah dengar dalam TV3, ya, siaran memberitahu bahawa ada tempat kedai makan yang sedap. Iklan dalam TV3. Tengok situ, tengok Google, top, aku nak pergi sini, top. Mana ni? Kawasan ni, petik, top, keluar. Kemudian kita take waste sampai tempat tu. Punya hebatnya dunia maya. Tu. Yang kita yang mengatur, terpulang pada kita. Kalau benda kebajikan, tak apa. Ya. Ini sungguh mudah, bukan susah. Kita nak tahu sejarah, ya, kemerdekaan Malaysia pada tahun berapa. Dulu Malaysia dipanggil Tanah Melayu tak? Tanah Melayu. Saya ingat ya, apabila kita duduk ni di negara, di tempat luar, baru kita rasa. Kalau kita duduk di Semenanjung ni, tak berasa. Ya, pada 1963 maka terjadilah dinamakan Malaysia. Jadi itu. Yang umpamanya ya, tuan yang kita nak rasa bila kita pergi tempat lain. Kita pergi Mekah ya. Bila kita Mekah kita jumpa orang Sarawak, orang Sabah, dia bila panggil kita, encik dari mana? Saya encik. Bila dengar suara kita, lahjah kita, cakap Semenanjung dia. Encik orang Kuala Lumpur ya dia. Dia akan sebut kita orang Kuala Lumpur. Kita pula bila dengar encik orang Sabah ya. Kita orang Malaysia lah. Ya. Kita orang Malaysia. Sebab kita suku kaum paling banyak. Di Semenanjung ni pun banyak. Ada suku kaum bahasa Jawa, bahasa Banjar, ya. Bahasa apa lagi? Bahasa Minang. Ini banyak ni di bahasa bahasa Perak, Jati, bahasa Kelantan, bahasa Terengganu ini di Semenanjung. Kita pergi ke Sarawak, ada bahasa Iban, suku Iban, ya, suku Murut. Ini bahasa-bahasa yang kita tak tahu. Tapi kalau kita dapat mendalami,
kenal dengan dia, seronok. Ambil contoh lah, dia punya nada pun lain. Kalau iba berjana, mana kita? Ku pulai membenua ni. Bila kita pulai tu? Nak kan naik bilon ni, pulai benua ni. Jadi dia kata orang sana tu orang situ. Ku beli singgit iya nak. Itu orang Sarawak. Ni banyak. Macam di Sabah ada bahasa Brunei Kedayan. Kedayan ini dia menggunakan bahasa R-nya tak ada. Bila kita kemai tah, ku madah kepada kamu ni. Mai tah. Itu bahasa Kedayan. Ini bahasa banyak sangat, suku bahasa ni. Sebab itulah bila Sarawak, Sabah merdeka bersama, Malaysia pada tahun 1963 menjartai Malaysia semenanjung. Oh, tu. Yalah. Sebab kalau di Brunei terkenal ini satu kuih namanya. Tuan-tuan apa nama kuih ini? Terkenal. Kalau tuan pergi sana takdirkan di Badan Sebegawan tuan, ada tak kuih Melaya? Ya. Kuih Melayanya ni apam balik. Jadi kita hari ni menceritakan tentang neraka. Kita hendaklah jauhkan diri dari neraka, banyakkan bertaubat kepada Allah Taala. Setakat itulah perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah umur panjang, kita akan jumpa bulan depan berhubung tentang syurga yang kita cari-cari. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.